kelas yang mana berkenaan dan daripada PSM 4A, dan hari ini saya akan menerangkan dengan lebih terperinci berkaitan dengan model bayaran gaji. Dalam model bayaran gaji terdapat 4 dasar strategik yang diguna pakai. Yang pertama adalah kesejajaran, yang kedua ialah persaingan, yang ketiga adalah sumbangan dan yang keempat adalah pentadbiran. Keempat-empat dasar strategik ini menggunakan teknik-teknik yang berlainan dan terdapat alat yang diguna pakai yang turut berlainan dalam setiap teknik bagi dasar strategik tersebut. Walau bagaimanapun, keempat-empat dasar strategik ini mempunyai objektif strategik yang sama, iaitu untuk mencapai keadilan, kecekapan dan juga pematuhan undang-undang. Dasar strategik yang pertama dalam model bayaran gaji ialah kesejajaran. Dalam dasar strategik kesejajaran, teknik yang guna pakai ialah teknik struktur dalaman, dan antara alat yang terdapat dalam teknik struktur dalaman ialah yang pertama analisis kerja, yang kedua deskripsi dan yang ketiga penilaian. Dasar strategik kesejajaran diguna pakai dalam situasi berikut. Guru A mengajar subjek chemistry. Guru B mengajar subjek pendidikan jasmani. Namun guru A dibayar gaji sebanyak RM4,000 dan guru B dibayar sebanyak RM3,500. Kedua-duanya berkhidmat dalam profesi yang sama, iaitu seorang guru, namun terdapat pembayaran gaji yang berbeza. Hal ini demikian kerana pengajaran subjek chemistry memerlukan KSA yang lebih lagi daripada pengajaran subjek pendidikan jasmani. Walaupun terdapat perbezaan dari segi gaji, namun objektif untuk mencapai keadilan dapat dicapai. Hal ini kerana gaji dibayar mengikut KSA yang digunakan berdasarkan penilaian yang telah dilakukan. Seterusnya, dasar strategik yang kedua iaitu persaingan. Dalam dasar strategik persaingan, teknik yang digunakan ialah struktur gaji dan alat-alat yang digunakan pakai dalam teknik ini adalah yang pertama, definisi pasaran iaitu pasaran gaji, yang kedua ialah kajian dan yang ketiga, garis-garis serta dasar. Dan berikut merupakan contoh situasi yang sesuai untuk menggunakan model bayaran gaji dasar strategik persaingan. Company A dan Company B mempunyai akaunten syarikat. Akaunten Company A dibayar gaji sebanyak RM5,000 dan Company B membayar akauntennya sebanyak RM3,500. Kedua-dua jawatan adalah sama, namun bayaran gaji yang berbeza. Dalam situasi ini kita dapat melihat bahawa kedua-dua company berusaha untuk menawarkan gaji yang terbaik bagi pekerja bagi mendapatkan pekerja yang berkualiti. Dasar strategik yang seterusnya ialah sumbangan. Dalam dasar strategik sumbangan, teknik yang digunakan pakai ialah program insentif, dan dalam program insentif, alat-alat yang terdapat dalam teknik ini ialah yang pertama, asas senioriti. Asas senioriti adalah melihat kepada sejauh mana tempoh perkhidmatan individu tersebut, dan seterusnya adalah asas prestasi, dan yang ketiga, garis panduan dan juga merit. Dan mari kita lihat bagaimana contoh situasi yang sesuai untuk menggunakan model bayaran gaji sumbangan. Seorang pramugari berkhidmat selama 15 tahun dengan sebuah syarikat penerbangan. Gajinya adalah RM7,000. Dalam satu ambilan kabin kru terbaharu, syarikat penerbangan mengambil pramugari baharu dan gajinya dibayar sebanyak RM4,500. Dalam situasi ini jelas memaparkan bahawa asas senioriti seorang pramugari yang telah berkhidmat selama 15 tahun menyebabkan gajinya dibayar dengan lebih tinggi berbanding dengan pramugari yang baru sahaja dilantik dan diambil bekerja dengan syarikat penerbangan tersebut. Dasar strategik yang terakhir dalam model bayaran gaji ialah dasar strategik pentadbiran. Dalam dasar strategik pentadbiran, teknik yang digunakan pakai ialah teknik penilaian, dan alat yang terdapat dalam teknik penilaian ialah yang pertama, perancangan, yang kedua ialah belanjawan dan yang terakhir ialah komunikasi. Dasar strategik pentadbiran merujuk kepada pentadbiran gaji. Ya, bermaksud setiap belanjawan yang hendak dilakukan dari segi bayaran bonus dan komisen hendaklah dibuat perancangan, dan perancangan tersebut perlulah melihat kepada kemampuan organisasi dari segi kewangan dan sebagainya. Setelah keputusan dibuat, segala bentuk keputusan yang telah dilakukan tersebut perlulah dikomunikasikan. Bermaksud perlulah diberitahu kepada semua pekerja berkaitan dengan perancangan yang telah pun diputuskan tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.